Nak berdoa pun kena ada adab tau. Jom kita tengok apa adab berdoa. Doa merupakan percakapan antara seseorang dengan Tuhan atau penciptanya. Ia juga dapat dikiaskan sebagai seorang kekasih dengan kekasih yang dikasihinya. Sebagai umat Islam, kita perlulah memulakan doa dengan pujian terhadap Allah SWT seperti Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, serta selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Semasa berdoa, kita juga hendaklah merendahkan suara dan tidak menggunakan sesuatu yang haram. Kita juga perlulah berdoa dengan bersungguh-sungguh dan berharap doa tersebut akan dimakbulkan. Janganlah kita berdoa sesuatu perkara yang buruk terhadap orang lain seperti mendoakan seorang kawan untuk ditimpa kecelakaan. Janganlah kita juga bernyanyi atau berlagu dalam berdoa. Kita juga perlulah memastikan telinga kita mendengar apa yang kita pohon daripada Allah dan kita faham apa yang kita ucapkan. Selain itu, semasa berdoa kita juga perlu menghadap ke arah kiblat dan berdoa dalam keadaan suci dan berwuduk. Bersyukur adalah apabila kita berasa syukur atau berterima kasih dengan faedah atau nikmat yang diperolehi seperti harta benda, kesihatan dan anak. Misalnya, setelah bangun dari tidur, kita akan merasa sangat bersyukur kerana bangun dalam keadaan yang sihat atau masih diberi kesempatan untuk menyaksikan pemandangan alam yang luar biasa ini. Dengan bersyukur, kita akan merasakan hidup kita lebih mudah walaupun terdapat beban yang sangat berat. Dengan mengucapkan syukur pada setiap pagi, maka kita akan merasakan lebih bahagia dan mendorong untuk meningkatkan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Kita hanya perlu meluangkan beberapa minit untuk mengucapkan tanda syukur terhadap Tuhan. Contohnya, bagi umat Islam, kita boleh mengucapkan Alhamdulillah atau membaca doa bangun tidur. Oleh itu, jadilah hamba yang selalu rasa bersyukur kerana mengetahui segala nikmat datangnya daripada Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur itu dengan menggunakan kegunaan tersebut pada jalan yang diredai. Nama saya Wong Meng Kit. Saya merupakan mahasiswa tahun pertama di Universiti Melaya. Saya belajar di Akademi Pengajian Melayu, mengambil jurusan Kesusastraan Melayu. Nombor matrik saya U200-3642. Sekarang ni saya akan pergi tandas di Kolej Kediaman Tuanku Pusat Universiti Melaya untuk membasuh baju-baju kotor saya. Ikut saya. Memerah baju saya yang saya telah benamkan. Saya letak di atas. Satu lagi baju. Lepas tu saya buka air. Gosok baju saya. Ini adalah dua baju yang saya sudah pun gosok dan basuh. So, mari kita pergi ke Ampayan Kolej Kediaman Tuanku Pusat Universiti Melaya untuk menidaikan baju-baju saya. Seterusnya saya akan menidai dua baju saya di Ampayan. So, baju saya sudah pun kering. Saya mengangkat baju saya dan menggosok baju saya. So, seterusnya saya akan menggosok baju saya di sini. Baju sudah pun digosok. So, mari ikut saya pergi ke bilik saya dan simpan baju saya. Okay. Sebelum saya masukkan baju saya di dalam almari, saya melipatkan baju saya dengan kemas dan rapi. Okay, saya akan simpankannya di dalam almari saya. Okay, ini adalah contoh sikap berdikari saya.
Untuk menunjukkan sikap kerajinan saya juga akan meluangkan masa untuk menelaah dan membaca buku-buku yang bermanfaat seperti buku Sejarah Melayu Sulalatus Salatin dan juga buku Oksidentalisme dalam Sejarah Melayu dan satu lagi buku Tamadun Alam Melayu. Selain buku-buku yang bermanfaat ini, saya juga akan mengulang kaji dan membaca nota-nota kuliah yang telah dicurahkan oleh para pensyarah yang amat saya kasihi sekalian. Selain nota-nota kuliah yang berbentuk buku, saya juga akan memuat turunkan nota-nota kuliah yang dicurahkan oleh pensyarah secara atas talian dalam laptop saya. Dan saya akan mengulang kaji membaca nota-nota kuliah melalui laptop saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizul Azhar bin Muhammad Nur. Nombor metrik saya U2003750. Macam ni lah. Nombor wajib. Kamu Fiza? Ini saya. Anak toki beras. Ini wajib. Saya dah jadi toki dah sekarang. Ini berkat saya jaga kedai dan berkat semua kepada ibu bapa. Alhamdulillah. Pakcik macam mana? Saya dengar pakcik macam batu-batu. Pakcik okey tak? Biasa anak dah betul macam penyakit datang nak. Pakcik ni ada macam mana? Ada tinggi. Itulah pakcik harap awak jagalah kesihatan. Oh, iya ke pakcik? Tak sangka pula macam tu. Tak apalah. Semua ini dugaan daripada Tuhan. Saya mendoakan bahawa pakcik akan sihat selalu. Baiklah pakcik. Yalah nak, terima kasih lah. Pakcik pun doakan kamu semoga jadi dunia akhirat. Jangan lupa kesalahan mak yang kamu buat. Macam mana betul dia jadi pakcik? Pakcik pun ada barang lupa kan? Kita pergi ke hospital pakcik? Tak susahkan. Tak apa pakcik. Saya call hospital dulu ya. Tengok atas sikit. Okay. Tengok sini. Sikit Uzair. Okay, sini. Masukkan dulu. Masukkan dulu. Sebut sekali. 2. Berapa? 3. Tak mau bergaduh, bagi abang dulu. Abang dulu.
4. Macam mana jari 4? Takif, jari 4 macam mana? Jari 4 macam mana? 4. Macam gini? 4. Okey, lagi. 5. Lagi. Ni berapa? 6. Berapa? 7. Okey. 8. 9. Ada berapa ni? Ada 9. Okey, tunjuk dekat kamera. Tunjuk dekat kamera. Takif angkat, pegang betul-betul macam gini. Pegang betul-betul. Nombor 1 sampai 9. Kita tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Yeay, pandai. Syah, ayam kau. Thank you lah bagi pinjam ayam kau. Ni apa ni? Apa? Kau ni ayam aku. Apa kau buat? Tengok. Sampai macam ni. Baru 1 hari kau pakai. Semalam adik aku pakai. Dia pakai main. Tapi masih boleh pakai kan? Sikit je. Sikit. Yang penting aku dah bagi balik kan. Aku tak ambil. Aku dah hantar balik kan. Tapi kalau kau mak aku ganti je lah. Tak apalah. Okay. Kau. Oh, ni apa tu? Ni ada sedikit makanan. Ada makanan lebih nak ambil. Oh, apa ni? Oh, ya, tu tadi ni saya masak kat sana. Sebab itulah ada lebihnya. Mami, masih tak nak masuk ke? Tak payahlah sebab ada anak kat rumah tu tak ada orang jaga. Oh, tak apa, lain kali je lah. Haiwan atau binatang ialah sekelompok besar organisma eukariot multisel yang tergolong dalam alam Animalia dan juga Metazoa. Haiwan ada 3 jenis iaitu haiwan jinak, haiwan ternakan dan juga haiwan liar. Menurut Kamus Haiwan edisi ketiga, haiwan atau binatang bermaksud makhluk yang bernyawa dan tidak berakal. Peliharaan pula ialah yang dipelihara. Haiwan peliharaan pula ialah haiwan yang dipelihara oleh seseorang. Haiwan liar pula ialah haiwan yang tinggal dalam kelompok di kawasan semula jadi seperti harimau, gajah dan juga singa. Haiwan ternakan pula ialah haiwan yang diternak oleh manusia sama ada untuk perdagangan ataupun makanan. Jadi, melalui sikap kita terhadap haiwan, apa nilai yang kita akan dapat? Kucing ni degil lah. Masuk kan kau. Jangan kurung haiwan. Jaga haiwan ni seperti kita jaga nyawa kita sendiri. Kita mestilah memupuk sifat penyayang dalam diri kita. Mana-mana agama pun tak ajar kita untuk menzalimi haiwan. Kerana sifat penyayang itu juga merupakan sifat Allah iaitu Ar-Rahim.
Kalau nak jaga haiwan, kenalah bagi makan, bagi minum, sediakan tempat najis, sediakan tempat tidur dorang. Jagalah mereka seperti kita jaga diri kita sendiri. Tumbuhan bermaksud salah satu alam daripada benda hidup yang terdapat di seluruh permukaan bumi. Tumbuhan juga boleh dikenali sebagai benda yang berbatang, berakar, berdaun dan sebagainya. Awak, kau apa ni? Tumbuhan ni pun nak hidup juga.